Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam Malaysia hari ini, edisi 25 Januari 2021 bersamaan 12 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Saya Ali Iskandar. Dan saya Anim Izzati Rizki. Dan saya Fariha On. Dan Alhamdulillah kita telah pun masuk minggu yang terakhir. Alhamdulillah. Bulan Januari. Sekejap saja kan, apatah lagi sebelum kita tahu bahawa bumi berputar semakin cepat masanya. Itulah dia. Katanya 2021 ini akan berlalu begitu pantas. Tapi saya rasa betul lah kot. Sebab sekejap je sekarang dah tengok dah malam dah. Tahu-tahu dah 2022 nanti. Itulah dia. Kan? Saya rasa kita tulis 2021 pun tak habis kan? Tak habis Tadi lagi. yang terbabas 2020 lagi boleh tulis. Betul sebenarnya. Kita pun persediaan untuk menjelangnya 2021 ni agak rushing lah kan dengan apa yang berlaku pada tahun 2020. Tapi apa sekalipun yang terjadi, kita harapkan hari ini permulaan hari untuk anda semua segalanya berjalan dengan lancar. Hari-hari yang kita meniti bulan akhir ni nak masukkan bulan Februari, tapi masih lagi menjalani fasa PKP seperti biasa, masih lagi perlu berada dalam kawalan yang menjaga kesihatan, SOP dan sebagainya. Harap-harapnya begitulah yang dijalani oleh setiap individu dengan baik sekali. Ada yang mungkin mengambil kesempatan ini untuk berpuasa. Dah tak lama lagi kita nak berpuasa, mengganti puasa dan sebagainya kan. Walaupun nampak macam cepat, tapi dalam masa yang sama banyak sebenarnya boleh diisikan dengan benda-benda yang kita boleh rancang dengan baik. Sebab kebanyakan kita WFH. Betul. Work from home. Jadi kepada yang work from home, selamat menjalankan tugas. Dan kepada yang bekerja yang diperlukan untuk ke tempat kerja, selamat menjalankan tugas. Cuma kalau tahun lepas, ini lagi genap setahun Genap setahun bahawa COVID-19 di negara kita lah. Kalau dulu 25 Januari 2020 mana kita menerima 3 warga asing daripada China masuk ke Malaysia, dan itu adalah buat pertama kalinya kes COVID-19 yang dicatatkan di Malaysia. Masa tu disebut coronavirus. Corona. Dan selepas itu COVID-19 menjadi bualan kita yang tak berhenti kita cakap sampailah pada tahun ini. Setiap hari Setiap hari kita akan cakap tentang COVID-19, COVID-19. Itu adalah macam keadaan kita dah sebati dengan diri kita. Walaupun setahun kita baru kenal dia, tapi kita dah cukup rasa macam bilalah habisnya kan. Bilalah kita nak berhenti sebut COVID-19 ni. Itulah dia. Tapi tahun ini kita buka tirai dengan ada satu istilah baru. Apa dia? Unmute. Unmute? Apa tu? Mic kita dah video call semua kan. Sebab sesi persekolahan, sesi mesyuarat sebagainya. Kadang-kadang ada yang sedang menumpukan perhatian, lepas tu tiba-tiba dipanggil untuk bercakap. Unmute. Jadi unmute ni menjadi antara istilah popular lah untuk tahun ini. Bukan, maknanya kita semualah, bukan kita saja yang bekerja, tetapi anak-anak kita pun diajar jugalah unmute. Saya pun baru ajar anak saya juga online kelas kan. Saya rasa bila kita berdepan dengan COVID-19 ni, mungkin salah satu daripada gejala yang kita perlu sentuh adalah berkenaan dengan keletihan yang melampau ini ataupun burn out. Saya rasa bukan sahaja kita yang bekerja, tetapi ibu bapa di rumah dan anak-anak juga yang berada di rumah. Kalau kita lihat kategori macam ibu bapa yang bekerja kan, bila ada anak, sebab 2021 ni pastinya nak mulakan dengan, tak naklah anak kita terlepas daripada kelas online. Kan? Sebab 2020 tu banyak haru birunya, huru haranya. Jadi ibu bapa yang bekerja, dia malam tu dah bergaduh dengan cikgu. Apa link untuk esok pagi, saya nak kena sertakan untuk siap-siap esok pagi sebab kami nak bekerja. Jadi anak nak kena ajar, nak ajar meet dan sebagainya. Kadang-kadang maknanya kalau sebelum ni siapkan bekal dan gosok itulah, ini antara perkara baru. Masukkan link. Okey, awak ingat. Betul. Jadi itu antara esok pagi you bangun, you tekan link ni je tahu, nanti terus join meeting. Macam tu. Jadi itu bagi memberi, yang boleh kita sediakan kan. Bagi mak-mak yang anak masih lagi belum boleh membuat persediaan sendiri, maknanya perlu lagi pantauan ibu bapa. Macam mana pula keadaan ibu bapa tu tersebut dengan kerja yang hakiki, dengan kerja anak-anak. Istilah burnout ini kalau kita boleh kongsikan sedikitlah asal usulnya adalah daripada Herbert Freudenberger, yang mana pada tahun 1974 ni dia dah jumpa dah sebenarnya istilah ataupun situasi burnout ni. Yang menariknya bila kita bercerita tentang burnout ni, beliau telah jumpa dengan keadaan satu situasi di mana seseorang itu bekerja sebagai sukarelawan di klinik. Dan juga ia dikuatkan lagi dengan kajian-kajian kalau peratusan yang tertinggi di Amerika Syarikat tu, doktor sebenarnya berisiko untuk mendapat sindrom clinical burnout ini. Jadi kita kaitkan dengan
frontliners kita. Betul, Bagaimana frontliners. keadaan mereka kan dan juga mereka yang bekerja sebagai sukarelawan. Kita tahu ramai sekarang yang ingin membantu sebelum ni mangsa banjir, bantu-bantu mereka yang memerlukan. Walaupun pada awalnya adalah kerana kerelaan, tetapi akan sampai satu masa bila terlampau banyak kerja, ada perasaan sinis terhadap pekerjaan tersebut. Bila dia dah tak gembira, bukan kerana rela, itu yang jadinya burnout ini. Betul. Ya. Yalah, kita bercakap tentang kalau diikutkan ranking pertama sekali, golongan yang senang terdapat burnout ni adalah golongan pekerja sosial kan, yang mempunyai tuntutan memahami perasaan orang lain dan apatah lagi dalam situasi bencana dan pandemik ini kan, mereka harus menjalankan tugas. Jadi barisan hadapan ni antara yang akan terkesan dengan keadaan burnout ini ataupun keletihan melampau ini. Kita pun dah dapat menyaksikan banyak paparan perkongsian pekerja barisan depan tidur di tempat kerja dan sebagainya kan. Jadi hari ini nak faham lebih lanjut tentang situasi ini dan adakah anda sedar ataupun tidak sedar yang anda sebenarnya mengalami sindrom burnout. Betul. Ya. Bukannya Bahaya satu juga. penyakit kan, tapi dia gejala yang kita perlu tahulah. Sindrom. Okey? Ya. Okey. Baik, itu nanti kita akan berbicara lebih lanjut bersama dengan Eli nanti mengenali keletihan melampau atau burnout ini. Tapi kita nak kongsikan terlebih dahulu, ini berkenaan dengan dalam kita berhadapan dengan PKP ini kan kadang-kadang banyak benda yang kita terlepas pandang kan. Mungkin kita lebih tumpukan kepada mereka yang memerlukan dan sebagainya yang terkesan dengan PKP ini, dengan COVID-19, tetapi ada juga kita perlu berikan pertumpuan kepada bagaimana tanggungjawab kita melindungi haiwan-haiwan yang terbiar ini berdasarkan juga dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenaan dengan menitahkanlah jika sekalian rakyat jelata khususnya di negeri Selangor untuk memberikan sikit perhatian dan tanggungjawab terhadap kucing ataupun anjing yang terbiar ini. Ya. Jadi ialah ini ramai dalam kalangan kita ni ada yang dalam dilema sama ada nak bantu ke tak bantu kan. Tak bantu salah, bantu pula ni takut berekor datang ke rumah kita dan macam-macam lagi kan. Jadi ini antara titah Duli Yang Maha Tuanku untuk memastikan yang kita ni kalau betul-betul ada rasa kecaknaan ni nak membela bukan hanya manusia yang terkesan, makhluk lain juga. Betul. Ya, Dan kalau memerlukan. mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga, membela, tidak menyeksa. Tidak menyeksa dan tidak membiarkan diseksa haiwan-haiwan tersebut. Itu yang lebih kita perlu tahu, lebih kita perlu cakna dengan keadaan sekarang ini. Kerana berbuat baik ni bukan dituntut untuk satu agama sahaja. Setiap agama dikira untuk menuntut kebaikan, bukan sahaja terhadap sesama manusia, tetapi apatah lagi dengan makhluk-makhluk lain. Okey? Ya, Baiklah. Kemanusiaan. Betul. Dan kita punya pri kemanusiaan itu membantu haiwan atau membantu makhluk lain yang memerlukanlah kan. Ya. Sebab bila tak ada orang berada di luar ni kadang-kadang mereka ni atau mereka haiwan-haiwan ini tidak tahu ke mana nak pergi kan. Tidak dapat bantuan dan sebagainya. Tapi saya sentiasa rasa tenang dan seronok bila tengok kedai-kedai makan meletakkan makanan di hadapan premis kita. Kongsi rezekinya. Betul. Sama ada makanan yang kita makan ataupun makanan kucing itu sendiri kan. Ya, itu dah itu kita bawa barokah ke dalam premis penjagaan tu. Okey, itu dia sedikit perkongsian. Kita juga seperti biasa nak kongsikan tentang keadaan kes positif COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes yang terbaru adalah 3,346 kes, menunjukkan sedikit penurunan daripada hari semalam. Walaupun begitu, bila kita melihat kepada jumlah kumulatif kes COVID-19, 183,801 kes. Kes aktif juga meningkat 41,677 dan masih lagi mencatat kes yang tertinggi untuk negeri Selangor 950 kes. Sabah 431 kes, Kuala Lumpur 390 kes. Ini dia taburannya. Kabarnya Terengganu dah hampir zon merah. Itulah dia dalam keadaan PKP ni juga dah diisytiharkan PKP di lebih banyak negeri ni. Zon-zon ini kita harapkan adalah berlaku pengurangan, tapi nampaknya Itu yang menggusarkan kan. Ya. Sebab walaupun PKP telah jalankan boleh dikatakan di seluruh Malaysia, tetapi statistiknya masih lagi kita lihat 4,000 lebih, 3,000 lebih. Jadi amat menggusarkan. Jadi kita tahu apakah lagi langkah yang harus diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa statistik ini boleh diturunkan. Dan pada masa sama kita tahu sekarang ni penempatan untuk kuarantin sekalipun katilnya sangat-sangat dalam keadaan yang mendesak. Umpama kita lihat COVID-19 ini semakin menjadi kebal.
Buatlah apa pun, tak apa, kau buatlah apa pun, aku tetap kat sini. Tapi mungkin kita perlu memikirkan juga apakah langkah seterusnya antara pihak yang berkuasa dan juga kita sebagai rakyat. Dan bila kita nak jadi seperti Brunei Darussalam, kan 3 hari lepas melaporkan 260 hari kes tanpa kes baru positif COVID-19. Walaupun ialah kita faham populasinya agak kecil, mudah untuk dikawal, tapi tidak mustahil Malaysia boleh mencatatkan kes-kes ataupun positif yang lebih memberi kesan pada kita, insya-Allah. Mari kita buat sehabis baik. Baik. Betul. Okey, kita teruskan dengan perkongsian dada-dada akhbar pada hari ini. Kita ada berita harian NST dan juga harian Metro. Berita harian halaman hadapan sekali aktifkan semula klinik komuniti. Sebab kita faham sekarang ni rata-rata seluruh kawasan lah tidak dapat beroperasi, klinik komuniti tidak dapat beroperasi dan pastinya memberi ataupun menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat yang hanya bergantung kepada klinik komuniti untuk lebih mengurangkan kos dari segi perubatan dan sebagainya. Jadi klinik komuniti dulunya dikenali sebagai Klinik Satu Malaysia dibuka bagi menyediakan perkhidmatan rawatan ringan di kawasan bandar selain mengurangkan beban klinik kesihatan dan hospital kerajaan. Namun sejak 2018, sebahagian klinik itu ditutup kerana ada fasiliti kesihatan lain berdekatan. Jadi selepas PKP ni, kabarnya banyak lagi ditutup atas alasan COVID-19, penduduk setempat merungut. Penutupannya menyebabkan mereka terpaksa pergi jauh untuk mendapatkan rawatan ringan termasuk ke klinik swasta. Jadi mereka cukup berharaplah kerajaan tidak akan membiarkannya menjadi projek gajah putih dan meminta kemudahan itu diaktifkan semula bagi meringankan beban rakyat. Ya. Klinik komuniti ni antara yang sering dilihat bila dimaklumkan kita akan bina klinik komuniti, kita rasa seronok kan. Tapi lah kita kalau boleh tengok gambar-gambar di muka surat apa ni? Betul. Halaman 14 dan juga 15 tadi juga dikongsikan kalau anda dapat saksikan beberapa klinik komuniti yang hanya menjadi bangunan usang sebab tidak ada penyelenggaraan dilakukan dan juga tidak beroperasi. Itu juga salah satu faktor kenapa bangunan ini dilihat seperti tidak siap dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada ketika ianya beroperasi cukup-cukup bagi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Lebih-lebih lagi yang ialah hanyalah peruntukan sedikit saja untuk perubatan mereka, rawatan ringan dan sebagainya. Okey, baik, itu antara perkongsian berkaitan dengan COVID ataupun berkaitan dengan klinik komuniti. Kita nak cerita tentang COVID juga di NSC News Straits Times. Muka hadapan ini gambar yang cukup menarik. Saya rasa kita kena simpan gambar-gambar macam ni kan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang ni. Shutdown dilema, muka surat hadapan. Bersertakan gambar ini dituliskan the health DG warns of more restrictions in the economic sector if SOP compliance wanes and COVID-19 infections continue to rise. Health experts think only a complete shutdown will do. Inilah dia. Health experts think only a complete shutdown will do, but analysts worry the economy will fall off a cliff. Anda boleh baca muka surat 2 dan muka surat 3 ada perincian lanjut. Muka surat 2 menyebutkan businesses need greater discipline, says Health DG. Kemudian muka surat 3 disebutkan total economic shutdown should be a last resort, says expert. Ini banyaklah perdebatan. Ya, nak melandaikan graf, pada masa yang sama nak memastikan ekonomi bergerak. Jadi macam mana kita nak buat benda ni? Macam mana kita nak win-win situation ni kan? Ini antara cabaran kita lah. Jadi dalam konteks diri sendiri ni, apa yang kita boleh buat? Kalau tak perlu keluar, jangan keluarlah, duduk rumah kan. Dan kalau keluar, pakai. Saya pun terbau di Terbau. Bagus. Okey. Dan seterusnya di Harian Metro, ini berkenaan tadi kita cakap hari ini merupakan genap setahun dugaan COVID-19. Tapi apapun di halaman kehadapan ini katanya COVID-19 perangi habis-habisan dugaan 360 hari. Dan kita kongsikan juga di halaman ke-10 ke-11 tak banyak masuk ini antara kita lihat antara mural yang dilukiskan di hadapan bangunan Institut Jantung Negara berkenaan dengan frontliners kita di halaman ke-10 dan juga 11. Ini pastinya lah akan memberikan satu gambaran yang sangat jelas kan bagaimana kalau tengok kan dia ada bentuk jantung kan. Kalau kita di sebalik tu maksudnya jantung tu maknanya banyak benda yang kita boleh describekan untuk pasaran hadapan ni. Kan nyawa mereka yang menjaga nyawa kita yang berapa ramai pula yang terkorban kan. Lepas
dan penyampaian rasa kasih kita Betul, kepada barisan betul. hadapan. Ya. Banyaklah terjemahan yang boleh dibuat daripada gambar ni. Saya tak sedar bila mereka buat ni. Bila mungkin kita tak lalu, kita dah jarang keluar kan. Dan kita sangat dipopularkan dengan mural gambar-gambar hero-hero kita sebelum ini kan. Jadi yang mural ini mungkin kurang sedikit pendedahannya pada kita. Hari ini baru dapat nampak dengan jelas di Akhbar Harian Metro. Yang gambar tadi ni, yang ni kan, ini antara keadaan kita berdepan dengan COVID-19, bagaimana pengorbanan dalam hujan pun buat sekatan jalan raya. Saya suka yang hujung sekali tu. Bawah susun komputer tu. Ini dia katanya laptop tu. Ini dia kata peranti elektronik mendapat sambutan akibat pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Saya antaranya. Betul. Ui. Yang harga berapa dah habis? Sekarang ni mana-mana saya pergi, saya tanya memang harga kalau mencari laptop tu 2,000 Ke bawah? 2,000 ke bawah, 2,000 ke atas, sebelum 3,000 tu semua dah habis. Dia kak memang tak ada stok kak. Letih, semua tinggal 3,900 ke atas, apa semua dan sebagainya. Jadi ini antara dilema ibu bapa juga kan, bagaimana perlu memberi yang terbaik buat anak-anak tapi pada masa sama kena kira-kira juga. Betul-betul. Saya nak kongsi sikit kawan saya yang menjual laptop terpakai ni. Sebelum ni memang tak ada orang nak belilah. Maknanya masa PKP sebelum pelaksanaan PTPR ni sangat susahlah mereka. Rezekinya masa terus sahaja 20 hari bulan hari tu, satu hari boleh jual dalam 700. Wow. 700. Wow. 700. Jadi dia terpaksa untuk hire pekerja-pekerja lain betulkan dalam secepat mungkin sebab mereka nakkan pada hari itu juga. Refurbish cepat sikit lah. Refurbish cepat sikit dan satu biji dalam 500 hingga 700 saja. Wow. Dijual pada mereka yang memerlukan lah. Tapi fokusnya kepada mereka yang berpendapatan ialah kan yang mampu beli untuk hadiahkan untuk adakan satu conducive environment kepada anak-anak mereka kan. Apa tak dalam apa-apa situasi sekalipun pastinya ada hikmah. Ada jalan. Ada kelompok tertentu yang akan mendapat manfaat daripada situasi ini. Bukan kita nak ambil kesempatan tapi ini dah ada keadaan, inilah dia pandemik yang melanda kita semua. Okey. Satu hari 700 banyak tu. Banyak tu. 700 tau. Tapi Yalah, macam mana pula sebelum kerjanya? ni mesti berlonggok kan? Berlonggok, tak dibetulkan dan tak ada permintaan. Hari itu saja. Okey. Itu dia perkongsian pada hari ini. Seperti biasa yang kita dah kongsikan tadi, dah sharekan kepada anda. Sekejap lagi Eli akan mendalami perhalusi apakah itu gejala ataupun sindrom burnout ini. Cukup penting untuk kita tahu. Kadang-kadang kita tak rasa pun macam kita dah ada sebenarnya gejala itu dalam diri. Kan? Betul. Kita tak perasan. Kita rasa rutin. Tahu-tahu bila kan? dah maksimum saja, mungkin kita akan collapse, mungkin kita akan terus rebah. Kan? Kerana mungkin tak tahu, tak ambil pendekatan yang lebih awal lagi. Kita ingat kita rasa kita ada Monday blues tapi sebenarnya kita dah mula menampakkan burnout tu. Okey, lepas ni kita akan kongsi lebih lanjut. Kalau ada pandangan boleh kongsi bersama kami di Facebook MHI. Saya pernah mengalami keadaan sedemikian. Apa yang saya lakukan? Saya menangis dan ia membuatkan diri saya tenang. Tapi itu cara saya lah. Apa yang dapat saya rumuskan, setiap orang dapat mengawal emosi dia dengan cara yang tersendiri. Antara cara-cara yang boleh saya buat untuk mengelakkan daripada berlakunya burnout pada diri saya adalah saya pergi mengambil cuti dalam masa yang singkat ataupun mencuba aktiviti baru, contohnya berkreasi, berjoging, ataupun jika saya ada masalah saya akan share dengan kawan-kawan ataupun dengan ahli keluarga. Pada pagi sampai malam saya bekerja. Pada paginya saya akan buat kerja sebagai kerani and then malam pula saya akan buat part time sebagai event planner. Dan bila balik rumah tu kita nak kena hadap anak-anak pula dengan teks-teks yang teacher berikan. Kemudian saya memang ada satu masalah, saya susah nak tidur and then saya cepat rasa marah. Badan ni memang rasa terlalu penat sangat-sangat. Senang cakap macam kalau boleh kita luangkan masa kita sikit untuk diri kita sendiri supaya keadaan kesihatan kita lebih baik dan cergas. Saya sendiri, burnout sentiasa berlaku dalam kalangan pelajar disebabkan oleh stres yang melampau serta keletihan dan kegagalan pelajar untuk menguruskan masa mengakibatkan mereka sering membuat tugasan-tugasan dan tidak dapat rehat yang cukup dan ini menyebabkan badan mereka tidak dapat memulihkan tenaga yang hilang lalu mengakibatkan burnout pada kalangan pelajar itu sendiri. Dan salah satu cara untuk saya tangani stres adalah melalui music. So inilah cara yang indirect untuk saya meluahkan perasaan.
tentang stres di tempat kerja atau di universiti dan lain-lain. So inilah teman saya. Okey, banyak golongan, banyak peringkat yang berhadapan dengan sindrom burnout ataupun keletihan melampau ini. Jadi adakah anda antara yang terkesan dengan situasi ini, apatah lagi dengan tekanan kerja, tekanan tidak bekerja, tekanan di rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengendalikan situasi ini? Kita akan bersama dengan dua orang tetamu menerusi panggilan video dan kita akan berbincang daripada dua aspek yang berbeza tetapi berkait dengan masalah burnout ini. Saya nak bersama dengan Syazima Mashud Shah, pakar psikologi, dan juga Nur Hayati Azmi, pegawai pemakanan Hospital Pakar KPJ Ampang. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, sihat. Nampaknya Baik. nampaknya kita bertiga tidak work from home ya? Saya work from WHF, work from hospital. Okey. Syazima di rumah ke atau di mana tu? Saya dekat klinik. Oh, di klinik. Okey. Center saya. So satu WFS, work from studio, satu work from hospital, satu work from klinik ya. Okey. Ya. Baik, saya nak tanya Syazima terlebih dahulu. Sejauh mana pemahaman kita tentang burnout ini? Adakah kita sering berbincang tentang tekanan kerja, stres dan sebagainya, tapi kita belum masuk fasa burnout yang ketara di Malaysia ni? Okey, saya rasakan Ali memang ramai yang tak tahu sangat tentang burnout sebab memang kalau you pernah laluinya baru you akan dapat tahu tentang apa tu burnout. So kat Malaysia ni dia tak adalah semua orang tahu apa ataupun kenal tentang apa tu burnout actually. Okey. Jadi apakah itu burnout? Alright. So burnout tu dia adalah keadaan emosi, mental dan fizikal yang disebabkan oleh tekanan berlebihan yang berpanjangan. So dia ada beberapa aspek yang kita kena faham. Salah satu daripadanya adalah kita terlalu penat. Terlalu penat dan kita mungkin hilang motivasi ataupun minat terhadap kerja. Perasaan sinis terhadap kerja ni bermaksud yang kita mungkin tak boleh nak sekarang ni memang tak boleh nak relate dengan kerja kita lagi dan kita rasa kita perasaan tidak berdaya, tidak ada harapan, produktiviti dalam bertugas ataupun dalam kerja pun berkurangan. So ni adalah satu fenomena dalam semua simptom ni bersama-sama yang menjadi macam tu. Baik. Antara emosi, mental dan juga fizikal, yang mana yang aspek yang mula-mula mencetuskan burnout? Adakah fizikal penat dulu ke ataupun macam mana? Sebab kadang-kadang ada orang tu rasa fizikal dia okey, tapi dia mental block dan sebagainya. Yang mana yang mula dulu? Saya rasa yang selalunya orang yang dia faham yang dia ada burnout ataupun rasa yang ada masalah dengan dia adalah bila dia dapat tahu yang dia terlalu sensitif ataupun terlalu macam tak boleh mengawal emosi dia. Tiba-tiba dalam kerja macam benda yang biasa dia buat pun dia macam kenapa I tak rasa nak buat, tak ada motivasi nak buat. Memang hilang tumpuan dan mereka tak fikir tentang dia punya keadaan fizikal tapi dia fikir tentang keadaan mental dia. Mental dia memang dia tak ada interest ataupun minat terhadap kerja yang dia selalu buat. So baru dia akan fikir, dia akan kenapa I rasa macam ni, sebelum ni I okey je, kenapa sekarang ni baru aja macam kalau ada orang bercakap tentang kerja akan rasa macam sensitif sangat ataupun macam tak nak bercakap dengan dia ataupun dia akan menyendiri daripada kawan-kawan dia kat tempat kerja ataupun daripada kerja yang dia sedang lakukan pun dia akan macam tak nak buat, rasa macam penat sangat, nak fikir pun penat sangat tentang kerja tu. Okey, bermakna dia bukan rasa penat fizikal dulu, dia akan rasa emosi dan juga mental tu rasa macam tak sedap, dia tak seronok dia. Ya, betul tu. Okey. Baik. Nur Hayati, kalau boleh nak tanya juga, ada sebarang kaitan corak pemakanan dengan burnout ini? Alright, okey. Berkenaan dengan burnout dan juga pemakanan ni, sebenarnya dia pemakanan tu bukanlah kita kata faktor utama ataupun primary factor kepada burnout. Tidak. Tapi apabila seseorang itu burnout, dia ada kaitan dengan perubahan pemakanan seseorang.
Baik. Dan dia juga kalau short term stress perubahan dia macam mana, long term stress perubahan dia macam mana, dia ada kaitan lah di situ. Okey. Baik, bermakna bukan hanya situasi di tempat kerja saja, gaya hidup dan pemakanan juga akan menyumbang kepada gejala ini. Ya, tapi burnout itu yang menyebabkan perubahan pemakanan, corak pemakanan, bukan corak pemakanan yang berubah tu yang menyumbang kepada burnout, tidak. Oh, maknanya bukan kalau kita gaya hidup kita, pemakanan kita yang akan menjadi faktor utama penyumbang kepada burnout yang lebih cepat berlaku, tidak ya? Tidak. Baik. Okey, jadi selepas burnout, kalau kita menghadapi burnout, barulah kita rasa kehidupan kita ni tidak teratur dan sebagainya. Masa inilah pemakanan kita akan terganggu, begitu? Ya, betul. Kerana seseorang yang stres ataupun burnout ni, dia jadikan makanan ni sebagai rasa tenteram untuk dia, ataupun dia nak divertkan rasa penat, rasa stres burnout tu daripada dia fikirkan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Okey. Baik. Maknanya kalau misalnya kata seorang ni dia punya pola pemakanan dia elok je makan nasi tengah hari dan makan, tiba-tiba corak ataupun pola pemakanan ni berubah, nak makan coklat lebih, nak minum kopi ataupun tak ada selera makan, adakah itu antara yang menampakkan gejala ini dah simptom dah wujud? Ya. Itu salah satu petanda awal lah, sebab apabila macam kita stres, kalau Ellie perasan lah, rasanya semua orang pun ada mengalami benda-benda ni semua. Kalau dia terlalu stres sangat, dia akan cari sama ada makanan yang high sugar, coklat ke, gula-gula ke, ataupun dia akan cari fast food. Untuk divertkan dia punya rasa tidak tenteram, rasa macam tak nak buat kerja, rasa stres. Dia akan divertkan kepada makanan. Dan adakah juga golongan yang macam tak ada selera makan langsung? Ada. Itu apabila kita dalam keadaan stres yang dalam jangka masa yang pendek. Okey, baik. Contohlah, saya bagi contoh. Contoh kalau misalnya kata kita tengah drive kereta, tengah laju ni drive kereta, tiba-tiba ada kucing melintas, kemudian kita akan tekan brake secara immediate, betul. Time tu sebenarnya adalah stres yang jangka pendek, tapi orang tak sedar. Time tu kan kita adrenaline rush. Adrenaline rush keluar kan. Itu sebenarnya time tu adalah stres yang pendek. So bila adrenaline rush ni keluar, dia time tu tak ada kita nak fikir nak makan ke nak apa. Yang penting kita fikir nak selamatkan diri, nak selamatkan kucing tu. Ya. So time tu memang tak ada selera makan. Jadi mesti nak ambil coklat nak makan, tak ada. Itu analogi stres tekanan jangka masa pendek lah ya. Okey, baik. Kita akan sambung lagi perbincangan berkaitan dengan pemakanan ni. Saya nak tanya Syazima kembali. Syazima, bila kadang-kadang kita bekerja dan kita rasa letih dan kita rasa macam tak ada mood dan sebagainya, tidak semestinya itu adalah sindrom ataupun simptom kepada burnout ni kan? Adakah kita boleh kenal pasti, oh saya burnout ni? Okey. Sebab dia memang sama ataupun dia serupa dengan beberapa kondisi mental health problems macam depression dengan stres. Memang sukarlah untuk kita nak tahu apa masalah yang sedang kita hadapi itu. Adakah dia burnout ataupun stres. So saya rasa yang kita kena fikir adalah mungkin yang paling lain daripada yang lain adalah perasaan sinis yang kita ada terhadap kerja kita. Di mana kita memang rasa macam tak ada connection dengan kerja yang kita selalu buat tu, ataupun rasa macam kita petikai je kerja kita tu ya? Yelah. So you tak akan macam rasa kerja tu important ke ataupun penting lagi ke, ataupun kenapa kena buat kerja ni. So perasaan sinis tu yang mungkin kita boleh faham, dan bila kita faham yang kita ada masalah seperti itu, mungkin kita boleh cakaplah mungkin saya sedang hadapi burnout ni. Selain daripada tu, you boleh rasalah kita terlalu penat ataupun tiba-tiba ada sakit belakang, sakit kepala, sakit otot semua, ataupun kita akan mungkin akan menyendiri daripada kaum keluarga ataupun kawan-kawan kat kerja. Banyak simptom, tetapi saya rasa yang paling ketara bila kita burnout adalah perasaan sinis terhadap kerja. Okey, maknanya kita tak sedar, mungkin kita masih lagi nak pergi bekerja, tapi bila bos bagi kerja je kita kenapa aku kena buat benda ni dan sebagainya. Maknanya kita dah tak semangat, tak teruja dengan tugasan. Hilang motivasi. Kita hilang motivasi ataupun rasa macam kita tak berdaya, tak ada macam rasa macam I'm in control. Saya tak ada dalam kontrol lah.
Basically, I'm out of control maksudnya. Saya seolah-olah tidak berada dalam keadaan berupaya untuk mengawal kerja yang saya lakukan dan sebagainya. Betul. Banyak ada tu macam layan je dah, buat je lah kerja dia macam tu. Okey. Betul. Nur Hayati, tadi disebutkan antara perkara yang kita lakukan dari aspek pemakanan ialah kita akan makan makanan bergula dan sebagainya kan. Jadi bila kita nampak tiba-tiba duk makan coklat, minum minuman bergas, manis dan sebagainya, boleh tak kita katanya oh ni saya sedang burn out ni? Ataupun memang kita tak sedar sebab itulah cara merawat burn out kita? Okey, macam yang Cik Shazimah cakap tadi, untuk mengenal pasti burnout ni, untuk kita diagnose seseorang pesakit tu sebagai okey you burn out, dia bukan semudah dengan pemakanan oh you burn out, tidak. Dia banyak aspek lain lagi yang perlu dinilai untuk seseorang tu sebelum didiagnose sebagai burnout. Okay? Dan apabila kita macam soalan Nelly tadi, bila contoh kita nampak seorang tu makan coklat ke, makan gula-gula, fast food ke, sometimes dia bukan nak kata total burnout, tapi kadang-kadang dia kata dia tengah stres dengan satu-satu kerja dan dia perlukan sesuatu untuk divertkan stres tu. Okey. Orang suka ambil orang suka munch, orang kata orang suka munch, jangan kacang lah, kan? Dia suka munch sebab dia nak divert kan. Kadang-kadang dia kata, kadang-kadang ada orang tu kata, aku tengah nak kena fikir banyak ni, so aku nak kena makan. Sebab bila makan ni, dia ada sugar kat dalam tu, ada gula. So dia kata otak dia lebih bekerja dengan pantas lah bila dia makan macam tu. Daripada dia lapar. Padahal sebenarnya dia tak lapar sangat pun sebenarnya. Tapi sebab dia nak divertkan stres tu, itulah yang dia buat. Oh, banyak orang yang suka berjajan ni, macam saya contohnya, memang orang yang kemungkinan ada burn out lah ya? Perlu analisa lebih lagi tu. Dia macam Syazimah cakap tadi lah. Dia bukan setakat makan je. Ada 3 lagi komponen. Contoh macam kita kata dia rasa sinis terhadap kerja dia. Kadang-kadang bila kawan-kawan tanya tengah buat apa tu, aku tengah mencongkak. Macam tu lah. Dia sinis sikit. Jawapan sinis. Cara cakap sinis. Dia macam tu. Kadang-kadang kalau cakap makan kita memanch kacang boleh, tapi kita masih boleh menjawab soalan-soalan rakan tu dengan secara yang betul ataupun yang appropriate. Itu masih belum lagi bagi saya. Dia masih boleh lagi kontrol keadaan fizikal dan emosi dia. Okey, baik. Soalan terakhir, Shazimah. Saya baca katanya antara cara untuk mengelakkan burnout ialah exercise, kemudian mengambil pemakanan yang balanced diet, diet yang seimbang, kemudian tidur yang cukup dan juga minta bantuan kalau ada rasa ada simptom. Apa lagi yang kita perlu tahu tentang bagaimana cara untuk mengelakkan? Sebab kadang-kadang orang ni kerja dah masa panjang pada waktu kerja. Kemudian nak cari masa nak exercise lagi. Itu pun dah menekan sebab lepas exercise pun penat kan? Ya. Alright, so saya rasa memang kita ada banyak cara-cara yang kalau kita nampak benda tu memang nampak macam mudah nak buat tapi memang sukar nak buat kat rumah lah. Tapi saya rasa yang paling penting adalah kita dapat sokongan daripada bukan sahaja daripada keluarga tetapi daripada bos, daripada kawan-kawan rakan sekerja ataupun sekarang ni memang banyak company-company yang buat satu program kita panggil Employee Assistance Program di mana dia akan supply kita pekerja dengan kaunselor ataupun mental health worker ataupun psychiatrist ataupun psychologist untuk berbincang tentang masalah yang dia sedang hadapi kat rumah ataupun work from home ataupun kat tempat kerja. So memanglah kalau kita luahkan perasaan kita dengan seseorang tu memang kita akan memang boleh faham ataupun apa yang sedang kita hadapi dan mungkin kita boleh proses kenapa kita rasa sebegitu. Baik. Dan mungkin dia akan menolong kita juga. So saya rasa memang kalau memang terlalu teruk you punya burnout tu lebih baik kita berjumpa dengan pakar. Ataupun kita boleh cuba berbincang dengan bos ke, boleh tak saya pergi berjumpa dengan kaunselor ke ataupun psikologis ke, boleh pergi untuk terapi. Okey. Bermakna sistem sokongan di tempat kerja itu sangat-sangat penting ya. Saya rasa sangat pentinglah untuk sekarang ni sebab I think ramai banyak company sekarang memang
semua company sekarang kita kena work from home kan. Betul. So untuk dari segi itu kita kena supply kita punya pekerja dengan sokongan juga. Baik, Bukan daripada okey. HR tetapi daripada profesional. So kita boleh menolong mereka. Oh, bukan daripada HR tapi profesional. Maknanya HR perlu melantik pihak yang betul-betul profesional mengendalikan situasi inilah ya. Ya, saya rasa macam tu lah. Baik. Syazimah, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Nur Hayati, terima kasih. Terima kasih, sama. Selamat menjalankan tugas. Kalian adalah barisan hadapan. Kita doakan yang terbaik untuk semua. Ya. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Salam. Ya, itu dia Syazimah Masyud Shah, pakar psikologi, dan juga Nur Hayati Azmi, pegawai pemakanan Hospital Pakar KPJ Ampang. Jadi uruskanlah diri kita ya bila berhadapan dengan situasi yang membuatkan kita burn out ni ya. Kita nak berehat seketika, Amisha akan kembali selepas ini untuk berkongsi tentang kehebatan anak-anak kita ni yang mewakili negara ke F1 in Schools World Final. Semuanya selepas ini. Baik, terima kasih bersama dengan kami di MHI. Kita nak bawakan berkenaan dengan bagaimana negara melahirkan pelapis generasi muda ini dalam bidang kejuruteraan, otomotif dan sebagainya. Ini berkenaan dengan Chris Racing bakal mewakili negara F1 in Schools World Final. Bayangkan bagaimana mereka ini telah dididik di sekolah lagi untuk memasuki pertandingan bertaraf dunia ini. Kita nak bersama dengan ini antara pelajar-pelajar yang mewakili Chris Racing dalam F1 in School World Final, iaitu Iman Nuraina Muhammad Faizal merupakan ahli pasukan Chris Racing, dan Ku Adam Naufal, Ku Aizul Nizar merupakan sebahagian daripada pasukan Chris Racing juga. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Okey. Iman Nuraina berada kat mana ni? Oh, sekarang kami berdua ada dekat sekolah. Kat sekolah. Wah, pagi-pagi datang sekolah dah. Okey. Apapun tahniah diucapkan buat kalian kerana mewakili Chris Racing dan membawa nama negara untuk ke peringkat antarabangsa. Berkenaan dengan F1 in Schools, mungkin Iman boleh terangkan kepada kami berkenaan dengan pertandingan F1 ini. Saya terangkan. F1 in Schools ni merupakan suatu pertandingan peringkat antarabangsa yang di antara yang terbesar di dunia yang berasaskan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dia melibatkan pelajar sekolah dalam lingkungan usia dalam 11 ke 19 tahun di mana mereka akan bekerjasama untuk mereka dan menghasilkan sebuah kereta model mini dan menggunakan perisian CAD ataupun Computer Aided Design dan juga CAM, iaitu Computer Aided Manufacturing. Baik. Jadi kereta yang dihasilkan ini akan seterusnya dilumbakan di atas litar sepanjang 20 meter dan dia akan lawan pasukan-pasukan lain lah dalam pertandingan ini. Baik. So pertandingan ini kalau betul-betul dia pada peringkat awal dia diasaskan oleh Andrew Danford, dan tujuan Andrew Danford mengasaskan pertandingan ini adalah untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih seronok lah untuk golongan muda, dan juga dia nak mengubah pandangan golongan muda untuk menceburi bidang-bidang kejuruteraan dan perniagaan dan teknologi lah. Baik. Okey, kita biasa tahu kalau macam F1 ni mesti pelajar-pelajar lelaki yang berminat. Tetapi kita nak tanya juga macam Nuraina kan, macam mana boleh terlibat sebenarnya dengan pasukan Chris Racing ni? Okey, sebenarnya tahun lepas, pada tahun 2020, sekolah kami SMP Sains 9 ada mengadakan sebuah penyampaian hadiah untuk tim senior kami, iaitu Rimau Racing dan Valiente 9. Dan pada hari yang sama juga mereka ada tayangkan satu buah video yang sangat menarik, dan lepas tu mereka ada umumkan yang mereka sedang dalam proses mencari ahli baru. Dan saya pun apa lagi, saya ambil peluang tersebut dan Alhamdulillah sekarang disebabkan keputusan saya tu, saya berjaya dapat gelaran juara ya dalam pertandingan F1 School tahun lepas. Okey, dalam Chris Racing ni berapa ramai pelajar perempuan yang turut serta? Untuk tahun lepas, untuk tahun lepas masa National Finals kami ada 4 orang. 3 perempuan, 1 je lelaki, dan untuk tahun ni kami ada lagi 2 orang yang tambah, iaitu Adam, dan lagi seorang nama dia Aiman Daniel.
Okey. Okey, kita sudah maklum bahawa sekolah kalian juga itu Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam ini banyak juga melakarkan sejarah juga kejayaan kan dalam pertandingan ini. Tapi kita nak tahu juga apakah agensi yang turut membantu kalian untuk merealisasikanlah dalam F1 in School World peringkat antarabangsa ini. Baik. Jadi buat pengetahuan semua orang, tahun lepas kita ada sampai tahun ini jugalah kami ada pandemik COVID-19. So kalau ikut tu kami memang susah jugalah nak cari beberapa agensi untuk support kita orang dalam pertandingan ini. Tapi alhamdulillah berkat usaha kami dengan berdaya sungguh-sungguh, kami dapat menerima sambutan oleh beberapa syarikat dan beberapa individu yang terkenal untuk menyumbang dari segi RM1 dan juga dari segi bahan untuk membina kereta. So sebelum tu saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah menyokong dan support F1 in Schools ni sejak tahun lebih kurang 2005. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kami punya main sponsor kita iaitu pihak Supreme Fintech, diikuti juga dengan pihak CD Chen, termasuk mentor-mentor yang bergerak sekali daripada pihak UiTM juga, dan termasuk PIBG SMK Seksyen 9. Dan ada juga 2 individu yang telah membantu kami menaikkan nama Chris Racing yang saya nak sebut iaitu Datuk Rosman dan juga Dr. Nick Wan Rosmini. So sedikit sebanyak diorang dah bantu kita dalam pertandingan ini. Walaupun pandemik COVID-19 sedang berjalan. Adam dan Iman sekarang tingkatan berapa? Saya dikiranya Form 5 2020. Okey, senior lah. Dan, Iman? Senior lah. Saya tahun ni saya Form 5 ambil SPM pada bulan November nanti. Baik. Bila kita cakap berkenaan dengan F1 in Schools ini kan, sebenarnya apa yang anda dapat pelajari daripada pertandingan sebegini? Okay, jadi saya sebagai pereka grafik tim ni, of course saya kena belajar cara untuk guna perisian seperti Adobe Illustrator, perisian seperti Adobe Photoshop, apa-apa perisian yang ada kena mengena dengan kerja-kerja grafik. Tapi selain daripada itu, saya juga telah belajar tentang cara untuk membuat pembentangan dengan betul kepada company-company besar dari dalam dan luar negara seperti Supreme Fintech dan 3D Gen Study. Selain daripada itu, F1 School juga telah membantu saya dalam meningkatkan keyakinan diri. Sebab bila kami join F1 Schools ni, kami perlu cakap dengan ramai orang. Contohnya, mentor kami daripada UiTM, orang-orang besar dari company-company besar, kena cakap dengan murid-murid semua. Jadi semua pengalaman tu telah meningkatkan keyakinan diri saya. Ya. Okay. Untuk pertandingan yang akan datang ni, apa strategi pasukan Chris Racing ini untuk World F1 Challenge? Okay, jadi strategi kami telah menyelidik dan menambah baik beberapa kekurangan daripada pasukan lalu dan pasukan kami sendiri berdasarkan pengalaman kami tahun lepas. Jadi kami telah buat satu garis masa yang ringkas supaya setiap ahli pasukan kami tahu apa yang mereka perlu utamakan dulu dan apa yang mereka patut buat lepas tu supaya mereka dapat at least jaga masa mereka dan susun masa mereka dengan lebih efektif dari segi akademik dan dari segi co-curriculum. Selain daripada itu, kami juga telah menetapkan satu wawasan supaya kami tak lari daripada maklumat utama pasukan. Itu untuk menjadi champion pada World Finals 2021 nanti. Bila tu yang akan diadakan? Patutnya bulan Mac, tapi sebab F1 dah ada tunda-tundakan tarikh F1 yang sebenar. Jadi kami pun ikut tertunda sekali lah. Ya, kami pun tertunda sekali. Sekarang kami akan bulan Jun ya? Ya, bulan Jun. Di United Kingdom. Kita doakan yang terbaik buat kalian Chris Racing kerana membawa nama negara di peringkat antarabangsa. Moga kejayaan menjadi milik kalian, okey? Terima kasih. Adam dan juga Iman. Good luck juga untuk SPM nanti.
Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu dia Iman Nuraina Muhammad Faizal dan juga Ku Adam Naufal, Ku Aizul Nizar. Kedua-dua mereka merupakan ahli kumpulan Keris Racing. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Nanti kita nak bersama dengan Anim untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kreativiti pelukis pelan bangunan cilik. Ini selepas ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Sedikit tadilah langkah-langkah keselamatan yang kita boleh refresh semula, boleh ingat semula. Kadang-kadang kita tahu tapi kita lupa. Nak keluar rumah tu lupa, nak balik lupa macam mana SOP yang telah pun diberikan. Okey. Seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda. Mungkin anda pun dah tahulah, ini cerita tentang seorang anak ni yang berusia 13 tahun yang bukan sahaja lukisannya itu akan dijadikan sebagai satu lukisan 3D, tapi lukisan 3D itu sendiri akan menjadi nyata yang akan dibina di sekolah beliau. Jadi ayuh kita bersama dengan bapanya dan anak yang begitu mempunyai bakat luar biasa ini, Encik Muhammad Hardi Ahmad dan juga Airil Haziq. Kini berada di talian. Kita nak buat panggilan video bersama dengan mereka berdua. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat kalian berdua? Ya. Okey, kita nak cerita tentang, ialah sebab ramai sebenarnya yang dah tahu ada projek terbaru iaitu akan menghasilkan terowong kan, tapi itu bukan sahaja pelan bangunan yang dibina untuk suka-suka, bukan untuk projek semata-mata, tapi akan direalisasikan menjadi bangunan asli, bangunan betul. Jadi bagaimana perasaannya dan Encik Hadi mungkin boleh kongsikan bagaimana permulaannya melihat kepada minat Airil ni betul-betul sehingga boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Silakan Encik Hadi. Ya, bakat ni mula saya kesan sewaktu dia umur 6-7 tahun. Okey. Di mana lukisan-lukisan yang dihasilkan tu saya terjumpa lakaran-lakaran atas meja tu macam lain sikit. Dan dengan umur 6-7 tahun tu dia dah lukisan tu macam mempunyai perspektif dia. 1 point, 2 point, 3 point dan agak pelik bagi saya. Okey. Dan dan seterusnya tu dia dah mulalah semakin pantas dia macam upgrade dia punya skill sendiri sampai hingga sekarang ni dah makin advance, pantas sangatlah. Katanya Airil memuat turun semua software dan juga aplikasi untuk lukisan itu sendiri juga. Kan Airil? Ya. Macam mana dari segi
adakah benda tu datang, minat Ariel tu datangnya daripada mana? Mula-mula cikgu bagi projek, selepas itu? Saya dari kecil dah memang suka tengok bangunan-bangunan dan rumah-rumah sekeliling yang berkonsepkan moden. So balik rumah, saya cuba nak lukis lah bangunan-bangunan tu. Dan start dari situ, saya cuba nak explore tentang architecture ni. Dan bila makin mendalam explore, baru tahu yang arkitek ni ada guna software. Jadi saya cuba download software tu dan guna dengan cara yang betul. Kabarnya sehingga komputer kadang-kadang tak hidup, mati, rosak dan sebagainya sampai macam tu sekali. Jadi bagaimana boleh terjadinya sampai macam tu Encik Hardy? Dan Encik Hardy pastinya ada peranan tersendirilah bagi memastikan minat itu disokong penuh oleh keluarga. Ya, mulanya PC dia tu saya beli yang basic sajalah kan. Dalam bawah 300 untuk yang Recon punya. So dia dah guna dan semakin hari semakin advance sampai kadang-kadang PC tu terhenti. Dia hang sendiri dan dia restart kembali sendiri. Okey. Jadi saya bertanggapan dekat situ saya perlu lakukan sesuatu lah. So saya dengan sedikit wang yang saya kumpul untuk maksud saya untuk support minat dia tu, saya belikan perisian yang lebih besar kapasiti dia lah. Okey, dikabarkan suami isteri, maknanya kedua-dualah ibu bapa Encik Hardy dan juga isteri bukan dalam bidang arkitek. Bukan dalam bidang architecture. Jadi macam mana sokongan perlu diberikan? Idea mungkin pastinya anak akan tanya kepada kedua ibu bapa untuk memastikan projek mereka ini berjalan. Macam mana Encik Hardy sendiri mengambil pendekatan untuk sama-sama minat dalam bidang ini? Sebenarnya saya pun minat juga dalam bidang art ni. Cumanya saya tak menjurus ke arah technical drawing dan lukisan kejuruteraan ni lah. Okey. Jadi di situ nak memenuhi minat dia, saya terpaksa bertanya kepada kawan-kawan dan juga ada student-student architecture yang tampil membantulah. Baik. Okey Ariel, terowong ini akan dibina menghala laluan ke surau kabarnya, dan apa yang dikabarkan di sini hanya wow, terima kasih, cantiknya. Okey, ini MHI punya lakaran 3D yang dihasilkan oleh Ariel sendiri. Ini merupakan gambaran set kita lah. Ini buat semalam ya Ariel? Ya, saya buat semalam. Berapa lama masa yang diambil boleh menghasilkan 3D macam tu? Kalau besar macam tu mungkin dalam 4 jam macam tu je lah. Tapi mungkin tak sampai kot. Okey, kita kalau faham. yang lagi besar mungkin sampai sehari ataupun 2 hari. Macam terowong yang dihasilkan ni, gambar 3D ni? Ya. Ya, 24 jam lah. Okey, Encik Hardy, kita faham kerana minatnya bukan sahaja memerlukan komputer, tools untuk kerja-kerja yang lain bagi menghasilkan satu minat yang boleh disampaikan, kan, kondusiflah sikit persekitarannya untuk anak tu mengerjakan projek mereka. Jadi apa yang dilakukan? Adakah kos tinggi untuk menghasilkan minat ni, merealisasikan minat Ariel? Kos dia memang seperti yang kita ketahui lah, architecture ni memang kos dia agak tinggi. Cumanya macam saya lakukan ni, saya lebih bersedia lah. Saya lakukan macam satu tabung untuk support minat dia, dan saya beli barang-barang keperluan dia tu pun secara sedikit-sedikit dulu. Okey. Untuk dia guna anytime dah boleh ambil je. Ariel, sekarang proses berapa peratus dah siap untuk 3D yang dihasilkan ni? Terowong laluan ke surau sekolah. Model semua siap dah. Semua projek je yang tak dibina lagi lah. Kabarnya menunggu funder lah, menunggu modal jugalah. Itu dia lakarannya. Okey, ini adalah mengikut spesifikasi yang akan dilakukan secara asli kan? Secara fizikal kan? Ya, ini adalah model yang boleh kita tengok dia nanti akan dibina secara yang sebenarnya lah. Okey. Ini dah siap lah tu semua? Permintaan guru besar ni.
permintaan guru besarnya. Tengok bukan calang-calang. Okey Airil, ada perancangan selepas ini sebagai penutup tirai kita untuk perbualan ni, sedikit daripada Airil lah, perancangan ataupun harapan Airil sendiri selepas ini, bagaimana Airil nak kembangkan bakat Airil. Silakan. Okey, bagilah yang ni settle dulu kan. Saya buat projek yang lagi besar dan lagi cantik. Kemungkinan boleh wujud juga. Kita tak tahu. Wow. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan. Terima kasih Encik Hardi dan juga Airil. Itu antara perkongsian yang cukup memberi kita inspirasi kepada kita semua. Berusia 13 tahun tapi mampu menghasilkan, dan bukan sahaja itu, ianya dipilih oleh guru besar sekolah beliau untuk dijadikan sebagai satu kenyataan akan dibina di sekolah beliau. Satu sejarah yang akan dibina di sekolah sendiri. Okey, syabas dan tahniah ditucapkan kepada Airil dan juga Encik Hardi. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kalau anda tengok drama di slot Lestari, pastinya anda akan minat slot selepas ini. Kita akan berbicara bersama dengan Jana Nik seketika nanti dalam Malaysia Hari ini. Mak oi, lain macam perangai si Haura ni. Mujurlah dah ada kekasih hati, si Naim. Alamak. Tapi bila mak dia suruh Haura kahwin dengan Ziad yang duda tu, kelang kabut jadinya. Mak! Angah! Boleh ke sasaran cinta mengena? Tak nak. Melastik ke hatimu kerana seri kecantikan dari hati. Rabu hingga Sabtu 9 malam di Lestari TV3. Baik, itu dia melastik. Kena tak? Kena tak lastik tu? Okay, tepat tak tepat? Itu dia melastik ke hatimu, slot Lestari yang sedang dimainkan di TV3 sekarang ini. Dan kita tahu Andi Bernadi merupakan watak utama dan juga Jana Nik watak heroinnya lah. Kita cuba menghubungi Jana Nik di talian, tapi sekarang ini dah berjaya dah dua-dua. Jana Nik dan juga Andi Bernadi di talian sekarang. Hello. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana? Okay. Tak nampak. Okey, itu dia. Sihat ke kalian? Sihat, alhamdulillah. Good morning. Good morning. Okey, berkenaan dengan slot Lestari melastik ke hatimu ini, mungkin kita nak tanya dululah. Kita mulakan dengan heroin dulu Ya, boleh. Jana, berkenaan dengan kelainan watak yang dibawa dalam slot drama kali ini. Mungkin boleh kongsikan sikitlah, dalam banyak-banyak watak kan, apa kelainan untuk watak ni? Kelainan watak untuk saya, saya rasa ramai tahu yang watak kasar ni tak jauh daripada Jana Nik lah. Tapi saya rasa saya dah lama cuba untuk elakkan dapat watak yang macam ni, sebab saya tak nak orang stereotypekan lakonan saya. And then after dah lama tu baru saya macam comeback balik dengan watak yang macam kasar macam ni. Selalunya akan dapat, sebelum ni saya akan buat watak yang memang kontra dengan saya lah. Saya akan dapat watak yang macam gadis malang, teranaya. Tapi kali ni saya comeback balik dengan watak yang kasar. Tapi kasar ni kasar yang secara lain lah. Dia macam mina-mina kilang, gangster. Kira macam tak banyak. Dia macam tak berlakon sangat lah. Memang diri sendiri lah kot. Saya datang gelak-gelak je lah dengan Andi. Tak prepare sangat pun sebab bawa diri sendiri kan. Okey Andi, bila kita melihat pencetusan yang terbaru Andi kan, berlakon dan juga dapat watak utama dalam drama ini, boleh dikatakan sebagai watak yang abang-abang macho, abang-abang kilang yang kontrol macho, rambut tak pernah sehelai pun tak pernah jatuh kan. Adakah watak itu sangat selesa untuk dibawa oleh Andi sendiri? Secara jujurnya memang agak susah sebenarnya. Macam dia memang, kalau nak kata saya punya personality dengan watak tu memang jauh beza gila. Tapi masa mula-mula saja dia agak kayu dekat situ sebab dia memang mamat kayu cengar. And then towards daripada lepas dia orang kan dah bertunang. Jadi bila dia orang dah bertunang tu, dekat situ baru kita nampak lah karakter Color Ziad tu dia dah start show siapa diri dia sebenar. Nak tanya, Andi dengan Jana ni pertama kali digandingkan ke dalam drama? Betul. Jadi nak cipta keserasian tu bagaimana Jana dengan Andi ni? Sebab dua-dua ni boleh tahan juga watak gila dia ni. Itulah. Dua-dua macam tak betul.
Allah, susah tahu tak? Sebab kita kena Andi ni dekat Instagram ke apa semua sama kita tengok dia berlakon yang macam muka itik dia tu kan. Lepas tu sebelum dia masuk set, dia duduk gelak dekat dia punya karakter, dia post dekat dia punya video dekat Instagram macam dia gelakkan karakter Ziyad ni. Sebab dia kata memang jauh sangat lah, dia macam kena jadi serius, dia buat main-main tu. So bila masuk set, dia main-main lagi. Dia ingat dia boleh macam, dia boleh gelak-gelak, sekali dia kena marah dengan director, ambil kau. Okey, Andi, sebab Andi, yelah, kita tahu lakonan Andi dekat social media yang memang mendapat perhatian ramai juga dengan video-video pendek yang dihasilkan sangat menyentuh hati, sangat catchy maksudnya. Tapi bila berlakon ni, dia komitmen dia berbeza kan? Dia perlukan satu komitmen yang berbeza. Andi rasa bagaimana dengan keadaan perbezaan tu untuk disesuaikan dengan keadaan di penggambaran? Oh, kalau macam dekat social media tu, kita mostly kita buat apa yang kita rasa kita nak buat lah. As long as kita jangan sentuh hal-hal lagi sensitif. But bila on set dalam drama ni, dia memerlukan satu energy yang kita kena bersiap sedia, which is kita punya physical dengan mental. Sebab once kita masuk dekat set, dia akan mengambil masa yang agak lama untuk kita on standby dan on camera action semua kan. Jadi untuk saya tak terkejut sebab saya pun pernah masuk set, cuma this is my first time drama. Saya tak pernah shoot yang panjang dekat almost dekat 2 bulan. Wow. Mencabar dan agak pengalaman yang barulah untuk saya. Ya pastinya macam Jana dah banyak pengalaman kan. Tapi untuk drama kali ini, Jana mungkin sebab malam ni episod yang keempat. Jadi mungkin Jana sendiri boleh bagi tahu penonton kenapa kena tengok ni malam ni untuk episod 4 ni. Malam ni ke hari Rabu? Belum. Hari ni hari Isnin. Lupa pula. Okey, tapi kalau sekarang ni proses dia adalah selepas bertunang dan selepas itu kejutan demi kejutan kita akan berlaku lah. Tapi masih lagi benci antara satu sama lain kan? Saya memang tak cintakan bos saya lah. Saya tak tahu lah macam tiba dia mengaku dia tunang saya pula. Sebab cinta saya hanya untuk boyfriend saya lah. Yang tak datang masa tunang tu. Yang rempit tu. Okey. Tapi saat ini saya nak puji Andi sikit lah. Bekerja dengan Andi, saya mula-mula memang kita rasa macam dia bukan susah nak dapat chemistry. Chemistry as macam kawan tu kita ada tau. Tapi bila nak buat scene romantik, Andi memang macam gila. Andi akan gelak. So itu antara cabaran kalian lah kat lokasi. Maknanya jenuh nak buat scene romantik tu. Cerita ni, I tak tahulah. Mula I baca skrip, I tak rasa dia macam komedi tau. Tapi bila kita orang dah buat, dia dah jadi komedi teruk lah cerita. Maknanya director pun tak kisahlah kalau kalian cipta ad-lib tiba-tiba dekat lokasi, tak apa. Kalau nak cerita pasal ad-lib, saya rasa dalam 80% rasanya Jana dengan saya. Tapi mungkin pemilihan castingnya adalah sebabnya kenapa produksi memilih kalian berdua kan. Mungkin keserasian yang gila-gila itu yang mahu dilihat. Okey, terima kasih banyak-banyak Jana dan juga Andi Bernadi. Harapnya agar mendapat perhatian lebih ramai lagi untuk slot Lestari ini. Jaga diri ya kalian. Stay safe. Jangan lupa tengok tau. Okey. InsyaAllah. Jana Nik dan juga Bye. Assalamualaikum. Andi Bernadi. Slot Lestari Belastik ke Hatimu. Drama yang boleh, yelah, orang kata happy-happy kan kita kan dalam keadaan macam ni, duduk di rumah, tak ada buat apa. Mungkin boleh layan Melastik ke Hatimu. Untuk elak burn out juga. Betul. Kan? Dah penat-penat kan. Baik. Lepas ni kita nak kongsikan sikit informasi. Ini berkenaan dengan Samsung. Jadi 26 Januari ini ada drama baru yang epik dibawakan khas oleh Samsung. Wow. Jadi mengisahkan sebuah keluarga dengan matlamat masing-masing untuk menjadikan kehidupan harian mereka lebih epik. Siapa pelakonnya? Kita ada
Kita ada Ellie Mazlin, Norman Hakim, Nabila Razali dan juga Ismail Izani. Wow, penyanyi-penyanyi ni semua berlakon. Dan juga Syafiq dan Adli daripada lagu Cinta Kita Dua. Okey, kepada anda semua jangan lupa saksikan nanti 26 Januari yang dibawakan khas oleh Samsung. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan Vanessa Renault yang tampil dengan single terbaru, Putus. Okey, selepas ini. Saya Nabila Razali. Dan saya Adli. Saya Ismail Zani. Hai, saya Sarah Kama. Saya Norman Hakim. Dan saya Ellie Mazlin. Mael, you tahu tak I nak record video you, I kena buat super steady mode. Oh. Sebab I nak go super steady dengan you. You tahu tak kenapa kalau I ajak you keluar, I akan ajak you keluar malam? Tak tahu kenapa? Sebab I boleh bright night you. Nampak? Dia nak cakap aku gelap kan? Bukan. Nabila, awak tahu tak kenapa saya suka guna single take? Tak tahu. Kenapa? Sebab saya single. Okey. Dan saya nak take you. Take me? Yes. Out for dinner tonight? Wah. Alamak. So far tak ada plan, so on. Yelah, you kan tadi nak I single, nak take me out to dinner kan? Kalau lah kata kita kahwin nanti, kita boleh risau dah tau pasal wedding photo kita. Sebab you dah enhance I. You tahu tak sebab apa? I tak perlukan peluang kedua. Wish, main lagu dah. Sebab apa? Kenapa? Sebab I dah 8K snap you. Abang-abang, abang tahu tak cinta Ellie pada abang macam cinta Ellie pada skrin Ellie? Tak tahu kenapa. Sebab dia infinity and no boundary. No boundary. Aha. Ini pakai phone apa tu? Pakai telefon Galaxy S21. Kenapa? Okey. Abang ambil. Kenapa pula nak ambil? Supaya Ellie tak boleh iris abang. Kalau nak tengok lagi situasi epik, jangan lupa saksikan Keluarga Epik 26 Januari jam 9 malam hanya di TV3. Lagu Putus. Pepaya sedih lah. Kita macam dibawa dengan mood Betul. video klip tersebut. Itu dia video klip untuk lagu Putus nyanyian Vanessa yang kini akan bersama dengan kita menerusi panggilan video. Jom kita raikan Vanessa. Selamat pagi Vanessa. Selamat pagi. Apa khabar? Tu dia. Khabar baik, thank you. Ya. Kalau peminat-peminat muzik kan, tahun zaman kami Ya. saya dengan Ellie, kita orang teringat penyanyi dekat luar negara Tina Turner. Whitney Houston. Ini memang Thank you. Ni rambut setting ke tak setting? Ni memang baru bangun tidur. Wow. Untung jadi awak ni bangun tidur macam tu. Bangun dah cantik. Fluff sikit macam ni dah siap dah. Oh, best you. Maknanya fashion rambut macam ni senang untuk diuruskan ya Vanessa? Kalau kata senang, tak senang lah. Kena maintain the curls and the definition. Tapi setelah dah kering, dia memang senang sikit lah. Cuma masa nak cuci rambut je, ada banyak step. Oh, okey. Okey, tak apa-apa. Itu kena ada satu lagi perbincangan. Kita kena satu lagi slot dan juga segmen untuk rambut saja. Okey, kali ini pencetusan untuk lagu Putus, lagu yang bawa kita mood sangat menyentuh dan juga sebab tadi Makan Ellie dalam juga ni. Makan dalam. Ellie juga mengatakan satu pujian untuk video klip. Jarang-jarang Ellie puji video klip. Mungkin ceritakan sedikit, sharing khasnya penghasilan Putus ni. Okey, lagu Putus ni dicipta oleh Abang Farouk Roman dan juga Emilia penulisnya. Dan lagu ni mengisahkan tentang sebuah relationship ataupun hubungan yang telah menjadi tawar. Kita semua tahu relationships ada ups and down. Dan lagu ni adalah untuk semua orang di luar sana yang dalam perhubungan untuk membuat keputusan yang betul untuk diri kita lah.
kalau you rasa relationship tu dah sangat toxic, it's better to leave the relationship daripada stay in the relationship yang you tahu tak akan work. You know what I mean? Yeah. Ya, itulah dia. We really know what you mean. Apa ni? Lagu memang bila sebab liriknya ditulis oleh Emilia kan, dan bila kita bercakap tentang lagu yang biasanya Emilia nyanyikan ataupun hasilnya ni, memang balada yang meremukkan jiwa lah ni. Adakah ini juga memang Vanessa punya forte? Yes, saya memang biasa nyanyi lagu balada sebab that's makanan saya lah. Sebab saya dah biasa masuk pertandingan. Pertandingan memang perlukan lagu yang power, yang ada high pitch. So saya rasa lagu balada is makanan saya lah. Lagu ni menjadi runut bunyi untuk drama kan? Ya, betul. Jadi selalunya kan lagu kalau jadi drama. Silakan Vanessa. Untuk drama takdir yang tertulis. Sebab selalunya kalau lagu jadi runut bunyi ni, wow, dia banyak kelebihannya dan juga mungkin itu antara satu platform yang akan membawa nama Vanessa menjadi di bibir penonton, pendengar. Jadi bagaimana Vanessa melihat itu sebagai satu kelebihan? Saya rasa lagu ni adalah lagu yang sangat berat, lagu yang sangat heavy, walaupun saya tak boleh relate dengan lagu ni sebab saya tak pernah mengalami percintaan. Tapi lagu ni tak pernah. Saya muda lagi. Okey. Wow, okey, berusia 20 tahun. Yes, saya 21 tahun ni. 21 tahun ini. Senang nak ingat sebab ikut tahun je. 2021? Oh, 21. Millennium baby lah ni. Adakah masih lagi menjalani beberapa aktiviti-aktiviti untuk mantapkan vokal? Yalah, masih muda kan, 21 tahun. Selepas rancangan reality TV yang dimenangi, diberi perhatian dan Vanessa melalui aktiviti vokal ataupun latihan apa yang dilakukan sekarang untuk fokus nyanyian? Sekarang tengah PKP, so tak boleh lah nak pergi vocal class. So saya belajar sendiri dekat rumah. Kita practice dan ulang-ulang note yang susah nak tercapai. Kita ulang and slowly saya akan dapat lah. So home training for now. Okey. Video muzik Putus ini dimuat naik pada 15 Januari yang lalu. Baru sangat ni. Masa lagi panas ni. Ya, dan setakat ini ada 17,000 tontonan. Dan saya tertarik ada satu komen di YouTube kata lagu ni tak cukup mencabar kemampuan vokal anda. Betul ke? Ya, saya ada terbaca juga. Tapi lagu ni mungkin kedengaran senang, tapi bila you cuba nyanyi memang susah sebab kena ada pernafasan yang cukup, kena ada control, dynamic, semua itu memang susah juga lagu ni. Tapi baru first single, so tak payah nak all out sangat. So korang kena stay tune lah kalau korang nak saya nyanyi lagu yang lebih mencabar. Hanya bagi sikit-sikit lah. Okey. Vanessa, kalau kita bagi sikit cabaran boleh? Cabaran macam mana? Nyanyi sikit nak dengar secara live lah. Chorus part ke kan? Sebab biasa tamu artis Amisha akan nyanyi secara live di studio, tapi ni PKP kan. Di rumah pun boleh juga. Bagilah sikit. Boleh. Okey, silakan. Okey. Bagaimana denganmu nanti bila semuanya kan terbukti, kemana arah kau menanti tiadanya diriku. Kita kan kalau tak ada, kalau pakai nyanyi macam tu pun belum tentu kita yakin nak nyanyi sedap tu kan. Pakai earphone pun sedap ni. Macam dah boleh masuk studio. Tak payah susah-susah set yang lain tak ada mic, tak ada apa. Tak payah masuk studio rakaman. Rakam macam ni pun dah sedap. Itulah dia punya anugerah dia, suara dia sedap, lunak betul. Vanessa, semoga berjaya. Kita sangat dahagakan karya-karya yang dinyanyikan oleh Vanessa selepas ini kan? Ya, betul. Dan kita nantikan berapa ramai orang akan buat cover lagu ni. Betul. Dan reaction video dan sebagainya. Yes. Vanessa akan menyambut tahun baru Cina nanti
Sorry? Akan menyambut Tahun Baru Cina nanti. Yes. Kita ucapkanlah. Sambut macam mana nanti? Mak saya Cina, so saya sambut Tahun Baru Cina, Christmas dan sebagainya. Okey. Dan mungkin nak di kesempatan ini nak kongsikan ucapan kepada kawan-kawan peminat, keluarga, rakan-rakan. Kawan tu rakan kan? Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat Vanessa di luar sana yang sentiasa sokong saya daripada mula lagi. Saya akan berusaha untuk keluarkan lagu-lagu yang akan satisfy semua orang. So keep supporting me and keep streaming Putus. Thank you guys so much. Okay. Sama-sama. All Jaga the best. diri. Jaga kesihatan. Thank you. Lagi itu dia Vanessa Renok yang menyanyikan lagu Putus. Kita tahu vokalnya selepas ini, tapi lagu tu macam Ellie cakaplah sangat Emilia. Ya, sebenarnya. Kan? Tapi nama dia sedap, Vanessa Renok. Kan macam Perancis sikit. Tengok rambut lah. Betul lah dia. Okey. Senang kan ada rambut macam tu, bangun zup. Bangun-bangun dah cantik dah. Okey, esok kita ada topik yang menarik juga untuk dikongsikan. Ini berkenaan dengan kehidupan pejuang kanser ketika PKP 2.0 ini. Pasangan ya. Pasangan pejuang kanser. Kedua-duanya kanser. Di PKP ni kita rasa kita susah, terkesan. Apatah lagi mereka yang menelan belanja untuk kos perubatan yang sangat tinggi. Betul. Bagaimana keadaan mereka berdua. Okey, esok berkongsi aja. Kalau anda mungkin ada pendapat, pandangan, kongsikan bersama dengan kami. Kita nak raikan di FB Live at Malaysia TV3. Esok okey? Kita jumpa. Jaga diri. Jangan buat out ya. Betul. Selalu. Assalamualaikum. Saya janji